Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran di dalam bab 5 KSSM Sains tingkatan 1. So, dalam bab 5 ini kita akan mempelajari secara ringkas tentang jirim. So apakah itu jirim? Okay, jom kita start. Topik pertama, jirim di dalam alam. Okay, jirim di dalam alam. Okay, apa itu jirim? Jirim adalah semua benda yang ada jisim dan memenuhi ruang. So selagi mana benda, tak kiralah objek ataupun sebarang benda yang ada di dalam bumi ini ataupun di dalam alam semesta ini yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dari dua syarat tu kita akan kategorikan dia sebagai jirim. Okay. So kita boleh katakan semua benda hidup termasuklah manusia sendiri adalah jirim lah. Okay. Benda bukan hidup juga kita boleh kategorikan sebagai jirim selagi mana apa? Selagi dia ada jisim dan memenuhi ruang. Okey. Sifat fizik bagi jirim. Okey. So, sifat fizik ialah sifat yang kita dapat kenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia. Okey, sifat-sifat yang kita boleh tengok, boleh sentuh, boleh rasa dan sebagainya. Ataupun sifat-sifat yang kita boleh ukur menggunakan alat pengukur. So itu kita akan katakan ataupun kita akan kategorikan sebagai sifat fizik. Okay. Sebagai contoh, kita boleh perhatikan cecair yang berbeza akan mempunyai takat didih yang berbeza. So dia akan mendidih pada suhu yang berbeza. Okay. Contoh takat didih air adalah 100. Ataupun pemegang periuk. Okay, pemegang periuk yang daripada bahan penebak haba seperti plastik, dia akan tahan haba lah, kita pegang takkan panas berbanding kalau bahan itu menggunakan logam dan sebagainya. Okay, contoh lain, konduktor haba. Kebanyakan periuk diperbuat daripada konduktor haba. So kita boleh perhatikan, boleh rasalah bahan tersebut mengalirkan haba. Sama juga contoh gula, kita tengok dalam bentuk pepejal bila dimasukkan dalam air panas, dia boleh menjadi air gula ataupun boleh menjadi pemanislah kepada sebarang air. Menjadi cecair. Dan ais akan melebur pada tekanan tertentu. Okey. So tu sifat-sifat yang kita boleh lihat berubahlah dengan menggunakan 5 deria ataupun menggunakan alat pengukur. Sifat kimia pula, sifat kimia ni dia akan ada apabila sebarang tindak balas yang merubah bahan tersebut menjadi bahan yang lain daripada asalnya. Okay, sebagai contoh mancis, kalau kita bakar, mancis tu bila dah terbakar dia akan jadi bahan lain lah. Bila batang mancis tu terbakar, dia takkan boleh kembali menjadi batang mancis lah. So itu akan kita kategorikan sebagai sifat kimia. Okay. Tindak balas yang menjadikan bahan tersebut berubah menjadi bahan yang berbeza. Dan sifat kimia ini juga bergantung kepada tindak balas yang berlaku lah. Dia bergantung kepada bahan tersebut. Okay. So biasanya sifat kimia ni dia tidak boleh reverse. Kita tak boleh reverse balik. Contoh bila kita dah bakar surat khabar, kita tak boleh jadikan abu pembakaran tu surat khabar balik. So tu adalah sifat kimia. Ya, sebagai contoh lain, sifat kimia adalah pengaratan. Kita perlu ganti baliklah benda yang dah berkarat ataupun yang dah rosak tersebut. Okay. Dan juga petrol. Bila dah terbakar, kita tak boleh kembalikan wap ataupun api petrol tu kepada petrol kembali. So itu adalah sifat-sifat kimia kepada jirim lah. Okay. So kita akan tengok apakah maksud beberapa terma di dalam tajuk ni lah. Ketumpatan, takat lebur, takat didih dan juga keterlarutan. So 4 benda ni kamu akan jumpa banyaklah dalam tajuk ni lah dan juga dalam soalan-soalan. Yang pertama, ketumpatan. Ketumpatan ialah jisim per unit isi padu ataupun jisim bahagi isi padu lah. So jisim bahagi isi padu bersamaan dengan ketumpatan. So ketumpatan ni lebih kepada penentuan sama ada bahan tersebut boleh terapung ataupun dia akan tenggelam lah. Okay. Jika kita katakan sesuatu bahan tersebut kurang tumpat, maka
contohnya bahan A kurang tumpat berbanding bahan B. So di dalam ia bermaksud bahan A itu akan terapung manakala bahan B itu akan tenggelam lah. Okay. So bahan yang kurang tumpat akan terapung, maka manakala bahan yang lebih tumpat tu akan tenggelam. Okay. Sebagai contoh, bila kita campurkan minyak dan juga air, ini boleh cuba di rumah. Ambil sedikit minyak, jangan ambil banyak kan. Ambil sedikit minyak, cuba campurkan dengan air, kamu akan dapat nampak 2 lapisan. Lapisan di atas adalah minyak, lapisan di bawah adalah air. So ini menandakan bahawa minyak adalah kurang tumpat berbanding air. So, dia akan terapung lah, dia akan berada di atas. Takat lebur dan juga takat didih. Takat lebur ni adalah suhu di mana pepejal bertukar menjadi cecair. Tak kisahlah ais ke, plastik ke, besi dan sebagainya. So takat lebur tu, apa maksud takat lebur? Adalah suhu bila pepejal tu bertukar menjadi cecair. Okay. Takat didih pula adalah suhu di mana cecair berubah menjadi gas. So untuk menggambarkan takat lebur dan takat didih ni senang kita cerita pasal ais lah. Okay, ice cube kamu cuba keluarkan daripada peti ais, cuba letak di atas ataupun di dalam mangkuk lah. Okay, so bila kamu nampak ais tu mula mencair kepada cecair, suhu tersebut merupakan takat lebur kepada ais tersebut sebab dia dah bertukar daripada pepejal menjadi cecair. Okay, kemudian kamu cuba panaskan air tu, bila dia dah habis cair semua, kamu cuba panaskan air tersebut. Bila air dah mendidih, kamu akan dapat perhatikan akan ada wap-wap ataupun gas yang terhasil. So pada ketika itu kita boleh katakan suhu pada ketika itu adalah takat didih kepada cecair tersebut. Kerana apa? Cecair tersebut telah bertukar menjadi gas. Okay. So suhu ketika cecair bertukar menjadi gas tu adalah takat didih. Dan kita boleh membezakan ataupun mengelaskan jirim berdasarkan takat lebur ataupun takat didih sesuatu bahan lah. Kita boleh asingkan bahan tersebut. Sebagai contoh, antara 4 bahan tersebut, kita boleh katakan air akan melebur pada suhu kosong. Manakala alkohol akan melebur pada suhu negatif 117. So sejuk-sejuk pun dia dah boleh melebur lah. Ataupun kuprum, dia akan lebur pada suhu yang sangat tinggi, iaitu 1085. Okay. So apakah takat lebur? Takat lebur adalah suhu di mana pepejal bertukar menjadi cair. Okay. So alkohol dalam bentuk pepejal kamu akan dapat nampak pada suhu negatif 118 dan ke atas lah. Okay. Manakala air akan menjadi pepejal pada suhu bawah daripada kosong. Okay. So boleh fahamlah dia punya jadual ni. So takat didih air 100. So setiap bahan akan mempunyai takat didih yang berbeza. Okay. So kita boleh kelaskan pelbagai bahan mengikut takat lebur dan juga takat didih. Dan yang keempat adalah keterlarutan. Keterlarutan ni adalah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut. Okey, bila sesuatu bahan ni melarut di dalam pelarut, dia akan membentuk larutan. Okey, sebagai contoh macam banyak perkataan kan. Bahannya adalah gula. Okey, gula. Pelarutnya adalah air. So bila kita letakkan gula di dalam air iaitu pelarut, kita kacau, gula tu akan melarut di dalam air. So sekarang ni kita tak akan panggil dah air tu air kosong ataupun air panas, kita akan panggil air tu air gula. So setelah bahan tersebut melarut di dalam pelarut, dia akan menjadi satu larutan. So kita akan panggil larutan air gula contohnya. Larutan air Milo dan sebagainya lah. Okay. So keterlarutan bahan tersebut ataupun kebolehan untuk melarut tu bergantung kepada ciri-ciri fizikal ataupun ciri-ciri kimia bahan tersebut. Gula dan garam mungkin berbeza. Okay. Serbuk kopi dan juga serbuk kopi dan serbuk Milo mungkin berbeza keterlarutannya ataupun kebolehan untuk melarut lah. Okay. So disebabkan ada perbezaan keterlarutan, kita juga boleh mengelaskan jirim-jirim ni, pelbagai jirim ni mengikut keterlarutan bahan. Okay. So tamat subtopik 5.1. Dalam subtopik tadi kamu telah mempelajari secara ringkas apakah itu jirim, ada 2 syaratnya, dan apakah sifat fizikal
Sifat yang boleh diperhatikan dengan 5 panca indera ataupun diukur dengan menggunakan alat pengukur, dan juga kamu belajar tentang sifat kimia yang biasanya tidak boleh berbalik. Dia tidak akan boleh berubah kepada bentuk yang asal lah. Kemudian kamu mempelajari tentang 4 terma yang akan kamu jumpa di dalam tajuk ini dan juga tajuk-tajuk lain lah. Okey, iaitu ketumpatan, takat didih, takat lebur dan juga keterlarutan. Okey. So cikgu harap semuanya boleh memahami subtopik 5.1. Kita akan jumpa lagi dalam subtopik 5.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.